Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cikgu Rosma. Kali ini saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan sebuah e-buku, buku digital yang berjumlah 15 muka surat. Ringkas saja, ke sepenuh bulan Rabiul Awal. Hari ini dah 17 Rabiul Awal. Jadi saya nak mengajak anak-anak dan juga penonton video saya untuk kita sedikit menelusuri e-book ringkas ini yang bertajuk Manusia yang Penuh Cinta, biografi ringkas Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita nak menelusuri secara ringkas suri teladan hidup manusia ni. Okey, isi kandungan buku ini berjumlah 15 muka surat, tetapi isi dia ada 11 muka surat lah. Okey, dimulakan dengan prakata. Okey, saya ambil sumber ni daripada madadcenter.com. Okey, di muka surat 2 kita boleh baca situ grafik berkaitan dengan biografi Rasulullah SAW. Kemudian sejarah kehidupan baginda, isteri-isteri dan anak-anak baginda, peristiwa penting Nabi Muhammad SAW, dan hebatnya cara Rasulullah mendidik anak-anak. Okey, dan juga bonus doa mendapat zuriat yang soleh. Okey, saja saya pilih e-book yang ringkas ni sebab mungkin bagi anak-anak membaca teks yang panjang mungkin agak beratlah bagi anak-anak semua. Jadi cikgu ambil yang ringkas saja. Okey. E-book ni adalah karangan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra bin Haji Yusof, pengarah urusan Murtada Dakwah Center. Okey. Dimulakan dengan biografi Nabi Muhammad sebagaimana khususnya kita tahu, kita selaku orang dewasa yang dah tahu, dan juga anak-anak yang baru mempelajari mungkin di kelas ustazah dah bagi tahu. Okey, nama Nabi kita ni ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Okey, ini nasab dia. Okey. Sumber-sumber yang banyak memberitahu bahawa tarikh lahir baginda Nabi kita ni pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 570 Masihi, iaitu 53 tahun sebelum hijrah, atau yang diberitahu oleh ustaz-ustazah dalam kelas iaitu tahun Gajah. Okey, tempat lahir Nabi Muhammad ialah di rumah bapa saudaranya Abu Talib yang terletak di Makkahul Mukarramah. Okey. Ayahanda baginda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan ibu baginda bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Okey, pengasuh pertama Barakah Al-Habasyiyah. Ini nama sebenar Ummu Aiman, iaitu hamba perempuan bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu susuan baginda ialah Suwaibatul Aslamiyah, iaitu hamba perempuan Abu Lahab. Ibu susu kedua Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'adiyah, ataupun lebih dikenali dengan gelaran Halimatus Sa'adiyah, iaitu suaminya bernama Abu Kabsyah. Okey. Wafatnya baginda Nabi di Madinah pada 8 Jun 633 Masihi, itu tahun 11 Hijriah, dalam usia 63 tahun, dan dimakamkan di rumah isteri bongsu baginda, iaitu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Okey, sejarah kehidupan dalam bentuk grafik, tak lama anak-anak bosan nak baca. Okey, cikgu bacakan. Peristiwa pada umur baginda 4 tahun, peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW dilakukan oleh malaikat Jibril agar terhindar dari segala macam godaan hawa nafsu dan godaan syaitan. Pada umur 6 tahun pula, ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa.
sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Ada dalam buku teks, tak tahu berapa ni kan. Baginda dibesarkan oleh datuknya Abdul Muttalib. Kemudian di umur baginda 8 tahun, datuknya pula menyusul meninggal dunia. Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Nabi ni dah yatim piatu waktu umur baginda di 6 tahun lagi. Di umur 9 tahun, bapa saudaranya Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan. Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira ataupun setengah buku kata Buhaira telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang Nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Pada umur baginda 20 tahun pula, baginda terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisham menyatakan ketika itu usia baginda ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan tersebut beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah. Baginda menyaksikan perjanjian Al-Fudul, perjanjian damai yang memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Makkah. Sifat kepimpinan baginda Nabi. Kemudian pada umur baginda 25 tahun, baginda berdagang kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan milik siapa ni? Khadijah binti Khuwailid As-Sa'diyah. Isteri sulung baginda ni. Baginda bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya yang lain pergi berjumpa Amr bin As untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun pada ketika itu. Mas kahwin baginda adalah sebanyak 500 dirham. Di usia 35 tahun, berlaku satu peristiwa banjir besar melanda Makkah dan meruntuhkan keseluruhan dinding Kaabah. Pembinaan semula Kaabah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Makkah. Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan Hajarul Aswad, batu hitam yang ada kat tepi Kaabah tu, ke tempat asal dan sekaligus meredakan perseteruan berhubung peletakan batu tersebut. Ada diceritakan ni kan dalam sirah Nabi. Ustazah ada cerita dalam kelas tentang bagaimana Nabi menunjukkan sifat kepimpinan baginda dalam meredakan perebutan batu Hajarul Aswad ni. Ini peristiwa penting baginda pada umur 40 tahun. Baginda menerima wahyu di Gua Hira sebagai pelantikan menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Di usia 53 tahun, baginda berhijrah ke Madinatul Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan 24 September 622 Masihi. 10 tahun kemudian, di usia 63 tahun, kewafatan baginda Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 8 Jun 632 Masihi. Begitulah peristiwa-peristiwa penting di sepanjang hayat baginda. Secara ringkas sahaja, insyaAllah nanti the next video cikgu akan cuba huraikan sedikit. Kemudian di muka surat berikutnya, muka surat 7, di sini disenaraikan isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa ni? Yang sulung ialah Khadijah yang diceritakan di atas tadi. Kemudian Sa'udah bin Zam'ah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, anak Saidina Abu Bakar, Hafsah binti Umar, anak Saidina Umar Al-Khattab, Zainab binti Khuzaimah, Hindun binti Umayyah, digelar Ummu Salamah. Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Juwairiyah binti Al-Haris, Maimunah binti Haris, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, dan Zainab binti Jahsy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini sejarah perkahwinan baginda Nabi. Ni macam bagi anak-anak yang pernah
pernah belajar di tadika ataupun di pasti, mesti ada pernah dengar anak Nabi kita ada 7 orang kan, 3 laki-laki 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Umi Kalsum. Okay, inilah anak baginda Nabi. 3 perempuan, 3 lelaki, 4 perempuan. Umi Kalsum, Ruqayyah, Zainab, Abdullah, Ibrahim, Qasim dan Fatimah. Okay, ini anak baginda Nabi. Peristiwa penting. Okay, tadi rentetan ikut tarikh kan. Ini peristiwa pembelahan Nabi dada Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil. Di saat Nabi Muhammad dalam asuhan Halimatus Sa'diyah sekitar berusia 4 tahun, baginda pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Peristiwa ini dirakamkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu dalam sahihnya dan telah diceritakan oleh Anas bin Malik. Beliau berkata, ini hadis ke-162 riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh malaikat Jibril ketika baginda sedang bermain-main bersama kanak-kanak kecil yang lain. Maka Jibril alaihi salam telah mengambil baginda lalu merebahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril telah membelah dada baginda dengan mengeluarkan segumpal darah daripada hati baginda sambil berkata, ini adalah sebahagian syaitan yang terdapat dalam dirimu. Jadi dibersihkan sejak kecil lagi oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril AS menyucikan di dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada emas dengan menggunakan air zam-zam. Setelah itu Jibril AS menjahitnya kembali dan mengembalikan baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat permainannya tadi. Budak-budak kecil yang bermain bersama baginda sallallahu alaihi wasallam tadi pergi mengadu kepada ibunya dengan mengatakan bahawa Muhammad telah dibunuh. Orang ramai menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pucat kerana baginda masih dalam ketakutan. Anas berkata, aku telah melihat kesan jahitan tersebut di dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sumber ni sumber hadis yang sahih lah. Okay. Kemudian peristiwa Isra wal Mi'raj. Okay. Peristiwa Isra bermaksud satu perjalanan kilat Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala Mi'raj bermaksud perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab. Perjalanan baginda ditemani malaikat Jibril dengan menunggangi buraq. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi dalam waktu singkat, iaitu hanya dalam satu malam. Dalam perjalanan di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya hingga sampai di lapisan langit ke-7. Di setiap perjalanan baginda juga diperlihatkan mengenai keadaan syurga dan neraka. Di Sidratul Muntaha, baginda menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan ditemani malaikat Jibril. Baginda kemudian menerima perintah untuk membawa amanah Allah Subhanahu Wa Taala berupa solat 50 waktu. Ikut sejarahnya kita dapat 50 waktu masa Nabi mula-mula bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari semalam untuk baginda dan umatnya. Setelah menerima perintah itu, baginda segera kembali dalam perjalanan pulang. Di lapisan langit ke-6, beliau bertemu Nabi Musa AS. Terjadilah perbualan di antara keduanya. Nabi Musa AS menanyakan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW setelah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda kemudian menjelaskan mengenai perintah untuk melakukan solat 5 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa AS lantas menyuruh baginda untuk kembali menghadap Allah dan meminta keringanan. Bagaimana Allah memberi keringanan kepada baginda Nabi sehinggalah sampai kita sekarang hanya 5 waktu sehari semalam. Itu pun tak mau buat. Baginda lantas kembali kepada Allah SWT untuk meminta keringanan. Permintaan tersebut justru dikabulkan. Dikisahkan baginda sempat beberapa kali berulang alik untuk meminta keringanan solat hingga akhirnya turun menjadi 5 waktu sehari semalam. Baginda akhirnya kembali dengan membawa perintah solat 5 waktu kepada umatnya, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya.
Okey, kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Wahyu pertama diturunkan kepada Nabi adalah mimpi yang benar. Diperlihatkan dalam tidur baginda semasa baginda di Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada baginda untuk menyampaikan wahyu lalu berkata, bacalah. Maka Nabi SAW berkata kepada malaikat Jibril, aku tidak boleh membaca. Nabi ni ummi. Lantas malaikat Jibril memegang dan memeluk baginda sehingga merasa sesak. Lalu dia melepaskan. Nabi SAW berkata, aku tidak boleh membaca. Lantas malaikat Jibril memegang dan memeluk baginda erat yang kali kedua sehingga baginda merasa sesak. Lalu malaikat Jibril berkata, bacalah. Yang kita baca surah Al-Alaq. Nabi SAW berkata, aku tidak boleh membaca. Lalu dia memegang dan memeluk baginda erat kali ketiga. Kemudian malaikat Jibril melepaskan baginda. Maka Nabi SAW membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sehinggalah sampai kepada ayat yang terakhir, Allamal insana ma lam ya'lam. Lantas selepas daripada itu baginda pulang dalam keadaan resah yang teramat. Yang ni peristiwa kan, ada peristiwa Sayyidatina Khadijah terpaksa remotekan baginda ni. Lalu baginda berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, apa yang sudah berlaku kepadaku? Lantas baginda menceritakan apa-apa yang berlaku. Aku takut akan diriku kalau terjadi apa-apa. Maka isteri baginda ni meredakan keresahan baginda ni. Dia kata, jangan begitu, Allah SWT sekali tidak akan mengecewakan kamu. Sesungguhnya kamu menyambungkan hubungan kekeluargaan, bercakap yang benar, membantu anak yatim, memuliakan tetamu dan membantu orang yang benar. Kisah penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Itu hadis yang ke-3. Okey. Hebatnya cara Rasulullah mendidik anak. Jadi bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak di usia awal kelahiran sehingga 6 tahun, menyuruh kita menyayangi, mengasihi dan memanjakan anak-anak secara adil. Dalam fasa ini, ibu bapa tidak boleh merotan anak-anak mereka walaupun atas dasar mendidik. Pada usia 7 hingga 14 tahun, waktu ni kena ajar disiplin dan juga nilai. Ada satu hadis bagi tahu daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan solat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah. Kena tahu ni, 10 tahun mak ayah kita, Nabi dah ajar, pukullah jika tak sembahyang dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jika anak-anak melakukan kesalahan, ibu bapa hanya sekadar memukul dan menggerunkan mereka, bukan menyeksa, dan dilarang memukul bahagian muka. Usia anak pada 15-21 tahun, ini usia ibu bapa kena usia anak remaja suka memberontak. Oleh itu, ibu bapa haruslah menjadi kawan supaya mereka dapat berkongsi dan bercerita segala masalah. Ini kamu kena faham. Anak-anak kena faham. Usia anak 21 tahun ke atas, ibu bapa memberi kebebasan dengan pemantauan serta memberi nasihat. Inilah cara didikan Rasulullah kepada kita. Kemudian yang terakhir sekali, ada 4 doa untuk mendapatkan zuriat yang baik. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa untuk mendapatkan anak yang berakhlak mulia. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa mendapat isteri dan zuriat yang membahagiakan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa Nabi Ibrahim untuk dapat anak yang soleh. Boleh baca Rabbi habli minas solihin. Inilah ibu yang berjumlah 5 sebelah muka surat ni. Cikgu ambil sumber daripada Madat Center ni. Isi-isi ni dirujuk pada rujukan yang muktabar lah. Secara ringkasnya, inilah perjalanan kisah agung suri teladan umat manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenali Nabi Muhammad ni bukan sekadar di bulan Rabiul Awal sahaja, tetapi sepanjang hidup kita, sepanjang hari kita, semua ada teladan yang baik daripada baginda Nabi. InsyaAllah di next video cikgu cuba review satu buku. Cikgu ada beberapa buku berkaitan dengan sirah Nabi ni. Jadi insyaAllah akan berkesinambungan lah, bukan setakat bulan Rabiul Awal. Cuma untuk pengisian kali ni cikgu ambil ibu ni rasa ringkas sangat lah. Boleh sama-sama kita mengenali sosok tubuh suri teladan umat manusia. Jumpa lagi nanti di ruangan deskripsi. Cikgu akan sediakan soalan untuk anak-anak jawab lah. Penonton yang lain kalau nak jawab silakan. Jumpa lagi the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.